saya nak balik kepada Ustaz Nodrus. Kita kemudiankan Ustaz Dr. Rozaimi ni kerana dia di Malaysia. Jadi tadi kita pergi ke Qatar, lepas tu kita landing sat di Singapura sebelum kita balik ke Malaysia. Jadi saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Nodrus. Tadi kita sebut antara syubhahnya atau antara kekeliruannya, Al-Quran lengkap. Kenapa perlu kepada hadis? Telah direspon dan telah dijawab bahawa tak mungkin dan mustahil untuk kita beramal dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, melainkan kita merujuk kepada hadis Nabi SAW. Timbul pula soalan yang kedua atau timbul pula isu yang kedua. Ini juga sama berat dan sama bahaya seperti mana soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua ni, Al-Quran telah dijamin oleh Allah keasliannya, ketulinannya, dipelihara sehingga hari kiamat. Tidak berlaku sebarang pengubahsuaian, pemalsuan ataupun tahrif dan sebagainya. Aslinya Al-Quran itu daripada mana sejak dia diturunkan kepada Nabi SAW sehinggalah kepada kita sekarang ini. Tetapi hadis, ini masalah. Kalau dahulu kita dengar tomahan-tomahan atau dakwaan ini daripada kelompok golongan anti hadis atau golongan liberal atau golongan yang nak menimbulkan kesamaran, keraguan kepada hadis. Tapi sekarang ini ada juga golongan-golongan yang kelihatannya beragama, kelihatan mewakili ahli sunnah, tetapi menimbulkan kekeliruan ini, menimbulkan kesamaran ini. Hadis terbuka untuk dipalsukan. Hadis terdedah untuk direka. Sebab itu ada hadis maudhu'. Tapi kita tak dengar Al-Quran maudhu'. Kalaulah hadis itu terbuka, terdedah untuk dipalsukan, direka dan terbukti ada hadis-hadis yang direka, bukankah hadis itu suatu perkara yang diragui, suatu perkara yang dibina atas sangkaan? Kenapa tidak berpada dengan Al-Quran? Dan hadis ini sesuatu yang kita tak boleh pegang solid sebab dia terdedah dengan pelbagai kelemahan dan kecacatan. Jadi minta Ustaz Nodrus jawab sikit. Ini bukan saja puak batin, puak zahir pun kadang-kadang tergelincir dalam bab ini. Dipersilakan Fadil Ustaz Nur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Rizal dan terima kasih kepada Al-Qayyim atas jemputan ini, pada Dr. Rozaimi, kepada Ustaz Salman. Ini kali pertama kita sepentas. Terima kasih kerana sudi untuk sepentas dengan saya. Baik, kita cerita pasal zahir batin ni dulu. Saya punya zahir ni ada dekat Malaysia sebenarnya. Batin saya pun ada dekat Malaysia sebahagiannya. Tapi sebahagian batin saya dekat Singapura. Tubuh saya sekarang ni ada di Malaysia sekarang ni. Ya, sebab bila banyak engage dengan golongan batiniah ni, banyak cerita pasal zahir dan batin. Kan? Jadi saya bukan di Singapura sekarang ni, saya di Malaysia. Alhamdulillah, saya bernikah dengan orang sini, anak-anak saya juga orang sini, dan ayah saya juga adalah orang Melaka. Ayah saya orang Melaka tapi almarhum dah. Doakan beliau insya-Allah. Baik, tadi saya pergi ke page Al-Qayyim dan saya bacalah komen-komen dulu untuk menghangatkan sikit stamina saya ataupun kita warm up untuk tengok komen-komen yang ada dekat poster tu. Dan saya perasan ada satu isu yang banyak di komen, iaitu kenapa tak buat maulid malam ni? Kenapa tak buat maulid malam ni? Sebab apa? Mereka katakan bahawa ni malam 12 Rabiul Awal. Malam ini alhamdulillah bagi saya sedang menyambut Maulid Nabi SAW dengan cara menghadiri sebuah forum untuk sama-sama kita membela sunnah Nabi SAW, membela Nabi Muhammad SAW dan sebuah disiplin ilmu yang akan menyampaikan kita kepada risalah Nabi SAW. Maka saya berbesar hati untuk menyambut Maulid Nabi SAW dengan berforum dengan Ustaz Salman, dengan Dr. Rozaimi pada malam ini dan dengan Dr. Rizal.
Alhamdulillah. Sebab sebahagian masyarakat kita ada kefahaman yang sempit terhadap apa itu sambutan maulid. Bagi saya, seseorang yang duduk dengan keluarganya, membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, membaca kitab-kitab hadis, mengenali Nabi SAW, itu adalah satu sambutan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Alhamdulillah. Baik, malam ini saya bercakap bukan sebagai seorang pakar, ya. Saya bercakap sebagai seseorang yang telah mendapat manfaat daripada guru-guru hadis. Saya bercakap sebagai seorang yang telah melihat keajaiban-keajaiban ilmu hadis. Hebatnya usaha keilmuan para muhaddisin kita, para ilmuwan hadis kita untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak bercakap sebagai seorang pakar. Kalau saya silap, jangan segan, jangan silu kepada Dr. Ruzaimi untuk membetulkan saya, ya. Baik. Kenapa isu ini hangat baru-baru ini? Ya. Isu ini hangat bukan kerana pihak-pihak yang ingin membela ilmu hadis ini menganggap atau mendakwa bahawa setiap dapatan ilmu hadis sepanjang sejarah Islam oleh mana-mana ilmuwan hadis Islam itu bersifat pasti. Saya ulang lagi sekali, ya. Tidak ada seorang Muslim pun saya yakin yang mendakwa bahawa setiap dapatan ulama hadis sepanjang sejarah Islam itu bersifat pasti. Sudah tentu banyak yang bersifat pasti, tetapi tidak ada orang yang akan kata semuanya sekali bersifat pasti. Jadi apa yang dimarahkan, apa yang ingin dipertahankan oleh kami pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kata-kata tidak bertanggungjawab sebahagian pihak seperti ilmu hadis ini berdiri di atas zon. Bukan dapatan ilmu hadis, bukan pandangan ulama sekian-sekian. Tidak, tetapi ilmu hadis itu berdiri di atas zon. Dia pukalkan kepada disiplin ilmu. Atau kata-kata seperti belepok kepala ahli hadis. Saya pun tak pasti perkataan belepok tu, yang saya tahu ia adalah satu perkataan yang tidak baiklah. Ahli hadis, bukan pandangan seorang ilmuwan hadis, tetapi ahli hadis. Apa lagi yang disebutkan? Al-Quran sahaja yaqini. La haula wa la quwata illa billahil azim. Bila seseorang mendakwa bahawa Al-Quran sahaja yaqini, maksudnya apa? Maksudnya hadis Nabi SAW tidak kiralah apa bentuknya, sahih ke, mutawatir ke ataupun tidak, maka ia tidak termasuk di dalam kategori yakin. Kemudian ditambah pula bahawa kemungkinan perawi-perawi yang thiqah ini nipu, kan? Kemungkinan perawi-perawi yang thiqah ini nipu. Ini masalah. Bila kita label seseorang perawi itu sebagai thiqah, lepas tu kita kata kemungkinan dia menipu, maka adakah itu sesuai dengan istilah thiqah? Kan? Kalau begitu, semua manusia kita boleh label sebagai thiqah, sebab kemungkinan dia menipu itu ada dan sama. Jadi itu yang disebabkan kemarahan ataupun ada pihak yang bangkit untuk membantah, sebab tuduhan yang ditujukan itu adalah ke atas sebuah disiplin ilmu Islam yang mana kita boleh kata agama ini berdiri di atasnya. Kalau satu kaki itu adalah Al-Quran, satu kaki lagi adalah disiplin ilmu hadis. Disiplin ilmu hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tadi Ustaz Salman sudah menjelaskan betapa Al-Quran itu kalau seorang Muslim berpegang hanya dengannya, dia tidak akan dapat memahami agama ini dengan baik, dengan sebetulnya. Dia akan terpaksa meletak atau menambah tafsiran-tafsiran sendiri yang bila kita kata tafsiran sendiri itu akan datang pasti daripada hawa nafsu manusia, akan datang daripada kejahilan seorang manusia. Maka apabila seseorang, tak kira siapa dia ni golongan liberal, golongan mungkir sunnah, ataupun golongan
yang mendakwa sebagai ahli sunnah wal jamaah tetapi sudah terpalit dengan pengaruh tasawuf falsafi ataupun tasawuf batini sehingga membuatkan dia tanpa sedar telah menyerang satu sumber utama agama kita, mempersoalkan kredibiliti ilmu hadis atau mendakwa ilmu hadis itu secara keseluruhan berdiri di atas dasar zon, hakikatnya mempersoalkan juga kredibiliti Al-Quran dan bahawa suruhan Al-Quran untuk kita mengikut Nabi SAW juga berdiri di atas dasar zonni. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas memerintahkan kita untuk mengikut Nabi. Ayat ini sudah sering diulangi, saya yakin, oleh Dr. Rozaimi, oleh Ustaz Salman dalam majlis-majlis mereka yang lain, dan saya yakin pengikut-pengikut media tajdid telah mendengar ayat Quran ini terlalu banyak kali dah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi SAW datang dengannya, maka berpeganglah, ambillah kamu. Dan apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Wa anzalna ilaikal kitaba litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Soalan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita mengikut Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar zonni sahaja? Atas dasar sangkaan sahaja? Sebab kalau didakwa bahawa keseluruhan ilmu hadis itu berdiri di atas dasar zon, atas dasar sangkaan, maka Allah memerintahkan kita untuk mengikut Nabi SAW secara zonni. Dan ini bercanggahan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu berkenaan dengannya. Tengok, Allah guna istilah ilmu di situ. Jangan ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu berkenaan dengannya. Tapi tadi Allah suruh kita ikut Nabi. Dan ada ustaz pula kata ilmu hadis berdiri di atas dasar sangkaan, bukan ilmu. Jadi sudah ada tanakut di situ. Bila Allah memerintahkan kita mengikut Nabi, maka sudah tentulah jambatan ataupun wasilah untuk kita menuju kepada pengikutan itu, ittiba' itu, berdiri di atas dasar ilmu. Ada asas ilmu hadis ini yang berdiri di atas ilmu. Bahkan kita kata asas-asas ilmu hadis ini berdiri di atas dasar qawaid ilmu yang yaqini, usul-usul ilmu yang bersifat yaqini. Jadi jangan ikut sesuatu yang mana kamu tidak ada ilmu berkenaan dengannya. Apatah lagi kita nak mengikut sesuatu ataupun satu sumber yang didakwa sebagai pentafsir Al-Quran. Ditubayyina linnas, untuk Nabi menjelaskan kepada kita. Maka sudah tentulah kita boleh sampai kepada pengikut itu dengan dasar ilmu, bukan sahaja zon. Itu dengan sendirinya merobohkan dakwaan sesiapa sahaja umat Islam yang mendakwa bahawa ilmu hadis, disiplin ilmu hadis itu berdiri di atas dasar zon. Saya yakin para ilmuwan kita dalam bidang hadis tahu dan sering mengulang bahawa ilmu hadis ini berdiri di atas sebuah ayat Al-Quranul Karim, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila datang seorang fasik kepada kamu membawa berita, maka pastikan, periksa berita itu. Kalau kita buka kitab-kitab Mustalahul Hadis, pasti kita akan jumpa ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk tabayyun. Bila Allah Subhanahu Wa Taala minta kita tabayyun, adakah perkara itu possible? Ia boleh berlaku ataupun ujung-hujungnya akhirnya hanyalah sangkaan sahaja. Atau boleh mencapai tahap ilmu. Kalaupun mungkin bukan ke tahap ilmu yaqin, cukup ilmu kerana kita hanya diperintah untuk ikut ilmu. Kan? Lebih tinggi daripada zon. Maka sudah tentu
kita percaya bahawa Allah bila memerintahkan kita untuk membuat sesuatu, kita mampu melakukannya. Dalam akidah At-Tahawiyah, walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan sesuatu tanggungjawab ke atas manusia kecuali perkara-perkara yang mereka mampu melakukannya. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tabayyun berita, maka sudah tentu kita ada kemampuan itu untuk mencapai taraf ilmu berkenaan dengan proses tabayyun yang kita buat. Kita ambil contoh ta'rif hadis sahih. Ta'rif hadis sahih. Ta'rif hadis sahih itu adalah kita kata sebagai satu snapshot usaha keilmuan para ulama Islam kita untuk mengikuti suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ayat itu. Dan itu adalah usaha akal dan usaha puncak yang boleh dicapai oleh manusia untuk memastikan kesahihan sesebuah khabar. Saya yakin tidak ada cara lain yang lebih hebat daripada itu. That is the limit of human intellectual achievement untuk memastikan sebuah khabar berita. Syarat hadis sahih pertama sekali ada mattasala sanaduhu. Dia mesti sanadnya itu mesti bersambung. Dan persoalan kita adalah kenapa sanad itu mesti bersambung? Tidak lain dan tidak bukan. Kerana kalau sanad tidak bersambung, maksudnya ada penyampai berita yang tidak diketahui peribadi dia. Siapakah dia? Maka tidak boleh dilakukan proses tabayyun. Maka kita lihat di situ, ia berdiri atas satu prinsip ilmu. Kita tak mau lihat specific examples dulu. Kita bercakap tentang prinsip ilmu itu dulu. It is solid. Dia berdiri di atas usul yang solid. Nak tahu sumber berita, nak tahu kesahihan berita itu, kena pastikan sumber beritanya dulu. Dan kalau sumber beritanya hilang atau terputus atau tidak ada, maka tidak boleh dipastikan. Binaqlil adli, pribadi orang yang menyampaikan berita itu pula mestilah seorang yang berperibadi baik, yang berlawanan dengan sikap seorang fasik ataupun sikap seorang kadzib. Ini adalah satu kaedah ilmu yang disepakati oleh semua manusia. Kalau kita tanya siapa pun, orang Islam, orang bukan Islam, kamu lebih percaya berita yang datang daripada seorang penipu atau seorang yang dikenali sebagai jujur? Yakinlah kita ada kesepakatan di kalangan manusia seluruhnya bahawa mereka akan menerima daripada orang yang jujur. Begitulah juga yang berlaku di mahkamah-mahkamah dunia pada hari ini. Mereka akan periksa peribadi penyampai. Maka itu berdiri di atas dasar ilmu itu. Itu bukan berdiri di atas dasar sangkaan. The principle itself is so solid. Tamudabti, kemudian seseorang yang penyampaiannya itu dia teliti, hafalannya itu teliti. Hafalnya bagus, keluarnya pun bagus, seperti apa yang dia rakam di dalam indahnya. Sebab ada orang dia tidak penipu, tetapi mungkin dia pelupa. Itu juga berdiri atas dasar ilmu yang mantap, yang solid. Kemudian min ghairi syuzuzin wala illah, dia tidak boleh bercanggahan dengan penyampaian orang yang lebih dipercayai, dan kandungan hadis itu tidak boleh mengandungi kecacatan halus yang boleh diketahui oleh pakar-pakar hadis. Kalau kita lihat ta'rif hadis sahih itu sendiri, sudah ada kita kata cara pemastian kesahihan sesebuah khabar itu daripada all angles, daripada segala penjuru yang possible bagi seorang manusia. Dia ada internal criticism. Internal criticism tu maksud dia ada kritikan ataupun penglihatan, penganalisaan kepada matan. Ada external criticism. Ada kritikan ataupun penganalisaan kepada jalur perawi. Dan bukan itu sahaja. Bila kita lihat syuzuz dan illah itu, ada elemen corroboration ataupun corroborated evidence. Tak cukup melihat jaluran, tetapi kita kena bandingkan dengan sumber ini atau cerita ini daripada sumber-sumber yang berbeza. Jadi soalan saya, that is the limit of human intellectual kita kata achievement. Nak pergi lebih jauh tu macam mana lagi? Apa lagi jalan lain yang manusia sepanjang sejarah boleh fikirkan cara untuk memastikan sebuah khabar berita? Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan pada
sebuah jiwa kecuali dia berada di dalam kemampuan orang itu. Maka ijtihad para ulama hadis sepanjang sejarah untuk memastikan sebuah khabar berita dari Nabi SAW berdiri di atas dasar ilmu, bukan berdiri di atas dasar zon, bukan berdiri di atas dasar zon. Dan ijtihad mereka itu kita doakan Allah Subhanahu wa taala menghargainya, Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menempatkan mereka di tempat orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.